Okay, Assalamualaikum, saya Riel. Selamat kembali ke channel Maker Journey. Okay, macam biasa kalau korang first time tengok channel ni, jangan lupa subscribe channel Maker Journey. Okay, bagi korang yang dah subscribe tu, saya ucapkan banyak terima kasih kerana saya support kami. Jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video-video terbaru. Okay, untuk video kali ni saya nak buat satu lagi video 10 review. Video macam biasalah, saya akan test pasang, saya akan buat review sikit dan saya akan tunjukkan cara simpan. 10 yang saya akan review kali ni adalah ni. Ni adalah kemah baru. Ni adalah daripada Payung Camp. Sebelum ni Payung Camp dia jual kemah brand lain, tapi kali ni diorang dah ada kemah brand sendiri. So yang ni adalah model Village M. Itu saya tengok dia punya gambar dan saya nampak kemah ni macam something macam agak menarik. So saya request nak buat review kemah ni. Payung Camp dia bagi saya peluang lah untuk saya test. Ni saya akan pasang, saya akan buat review sikit dan saya tunjuk cara simpan. So macam biasa nanti saya akan buat full review. Saya akan guna kemah ni, saya akan bagi feedback lah apa pengalaman kita orang gunakan kemah ni. Ok, first macam biasalah saya akan review dia punya bag dulu. Ok, dari segi bag, pasal bag dia memang just nice lah. Dia tak besar sangat, dia memang sedang elok lah kalau kita nak bawa camping, nak masuk dalam kereta, senang. Dia punya size dia lebih kurang, panjang dia lebih kurang dalam 2 kaki. 2 kaki dia punya panjang. So lebar dia ni, dia punya diameter ni lebih kurang tak sampai 1 kaki lah. Dia tak besar sangat. So dari segi bag memang ok lah. Dia punya size packaging dia memang ok sangat. Memang ok, memang standard lah untuk family punya tent. Lepas tu dia punya bukaan, saya suka bukaan dia. Yang ni dia sampai bawah, sampai bawah. So maksudnya dia boleh buka lebih besar sikit. Dia setengah bag camping, dia buka atas je. Bila kita nak masukkan tu macam susah sikit. So kalau macam ni, bukaan dia dari sebelah ni, so dia lebih senang lah. Cuma yang atas ni dia sampai sini je lah. Okay, so dia lebih senang dibuka. So dia gunakan single zip, dia tak ada double zip lah. So ni walaupun bag dia hitam, tapi sebenarnya kemah dia ada 3 pilihan warna. Yang ni saya ambil green. Dia ada satu lagi warna kegemaran ramai, warna hitam. Lepas tu ada satu lagi yang famous juga, warna khakis. So dia ada 3 pilihan warna lah yang korang boleh pilih. So 3 warna ni pada saya warna yang cantik. Dia tak terlalu striking sangat. Okay, sebelum kita tengok dulu barang yang ada dalam bag kemah ni. First dia ada dia punya manual kat sini, dekat bag dia ni. Okay, saya memang suka kalau kemah dia datangkan manual sekali dengan bag macam ni. So macam ni kita takkan hilang lah. Dan material dia pun dia bukan kertas, dia jenis macam plastik macam tu lah. So macam ni dia akan stay je dekat bag ni. So kalau kita nak jadikan sebagai rujukan, senang lah, kita senang nak cari, dia takkan hilang lah. Dia memang dah dijahit sekali dengan bag. Case content semua dia dah senaraikan kat sini. Dia punya diagram, cara pemasangan semua dah ada kat sini lah. Okay, so sekarang kita tengok apa yang ada dalam package kemah ni. Okay, first kita buka dulu. Dia just ikat, dia ada 2 ikatan kat sini. Okay, ni dia punya kemah lah. Kemah ni dia 2 layer. So dia ada 2 bahagian kemah lah, satu outer, satu inner. Okay, lepas tu ni dia punya back pole. Ni dia punya pack dan guide rope. Sekarang kita tengok pack dia. Okay, ni semua pack dia lah. Dia just normal pack macam ni. Okay, tapi agak keras, agak solid. Dia bukan yang terlalu kecil tu. Ni masih lagi ok lah. Lepas tu dia ada set of guide rope. Dia ada guideline dia ni. Okay, tali dia ni dia warna putih hitam macam ni. Yang ni dia tak ada reflector lah. Dia tak ada reflektif punya macam stiker tu. Yang ni dia tak ada, just normal je. So dia punya tensioner ataupun adjuster pun just yang basic je, yang plastik ni. Dia bukan yang aluminium. Ok, sekarang kita tengok dia punya pole. Ok, ni dia punya pole. Dia ada beberapa jenis pole lah. Ok, pole dia cantik. Dia biasanya orang bagi pole warna chrome ataupun hitam, tapi dia warna khaki. So ni first time lah saya tengok kemah dia bagi pole yang warna yang berbeza. So yang ni dia ada satu pole, ada pole yang kecil. Ok, ni pole kecil. Yang ni pole yang lebih besar.
So macam biasalah, ni dia punya kemah. Satu ni dia punya inner tent, satu lagi dia punya outer layer. Ok, untuk pole dia ni, so saya perasan kemah ni sebenarnya dia pasang dia macam combination of satu gunakan pole yang fiber tu, lagi satu guna yang connecting pole yang steel. So agak menarik jugalah. So yang first, dia ada pole yang kecil ni. Yang ni sebenarnya dia adalah fiber pole. Ok, yang ni dia ada 2 batang. Yang ni kita akan pasang kat bahagian atas nanti. Sebab yang ni dia boleh blend, dia boleh bend, dia boleh lentur. So ni macam pole yang biasa tu lah, pole yang macam fiber pole biasa tu, dia boleh bend lah. Dia ada 2. Ok, seterusnya dia ada beberapa pole kat sini. Ok, yang ni adalah 4 batang ni untuk tiang kemah lah, tiang kemah. So dia ada 4. Ok, dia ada 4 pole. So yang ni untuk awning rasanya. Ok, untuk awning depan. Ok, ni pole dia. Ok, nanti kita try pasang. Kita tengoklah macam mana nak pasang kemah ni. Ok, sekarang saya akan nak set up tent ni. Saya akan pasang dekat area sini lah, kat area sini. So kawasan dia lapang. So saya akan gunakan ground sheet. So kemah ni dia punya keluasan dia 270 cm kali 270 cm lah, lebih kurang 2.7 kali 2.7 meter. So saya gunakan ground sheet yang ini sebenarnya 4 kali 3 meter lah. So kalau yang terlebih tu kita boleh lipat. So kalau nak cari ground yang sesuai, boleh cari dalam lebih kurang 3 kali 3 meter lah, macam tu. Okay, ataupun cari yang ukuran dia lebih kurang dalam kaki, 10 kali 10 lah, 10 kali 10 ataupun 9 kali 9 kaki, macam tu. So sekarang kita akan set up dulu. Saya akan bentang ground sheet dia dulu. Ok, tadi saya dah bentangkan ground. Lepas tu saya lipatkan sikit lah yang terlebih 4 meter tu. Saya jadikan lebih kurang 3 kali 3 meter lah. So ni dia punya inner tent. So kita akan bentangkan dulu. Lepas kita akan pasang lah dia punya pole dan kita akan pack dia. Mana satu dia punya pintu. Ok, ni bahagian depan lah. Bahagian depan senang nak cari yang tingkap dia ni. Dia ada bentuk macam ni, petak macam ni. So ni bahagian depan. First kita pasang pole atas dia ni, yang ada 2 yang paling kecil ni. Dia akan bersilang lah kat bahagian atas. Ok, dia yang ni sebenarnya kat hujung dia ni, kat corner ataupun dekat angle bucu inner tent ni, dia ada satu inilah, satu part dia punya connector dia. Ok, ni dia bagi dia satu bag dia ni untuk protect benda ni daripada dia koyakkan kemah. Ok, so dia ada benda macam ni lah. So kita kena pasang pole dia ni pada benda ni. So dia ada, kena tengok lah satu lagi dalam dia ni. Korang boleh tengok dia ada macam garis ni untuk supaya kita boleh masuk pole yang kecil kat sini. Ok, satu lagi ni dia memang besar lubang dia ni untuk pole yang lebih besar lah. Dan kita pasang lagi satu yang dekat sini juga. So sama, dia akan bagi semua bag ni. So bag ni kena jaga lah, sebab bag ni dia tak attach sekali. So sama, termasukkan yang ni dengan yang ujung ni. So dia kena bersilang lah. So lagi satu pun sama juga. Kita buat benda yang sama sebab dia ada 2 pole. Ok, so bila kita dah letak semua, dia akan jadi band macam ni lah. Dia akan melengkung. So yang ni kita kena ikat. So yang tengah ni kena ikat.
ok, seterusnya yang lain-lain ni kita just sangkut je dia punya hook dia ni. ok, hook dia ni agak longgar sikit lah. Dia tak gunakan hook yang kecil. Macam ni dia mudah terlucut. So settle first part untuk pole dia. So kita akan pasang 4 pole dekat setiap kaki dia lah. Ni adalah kaki tent dia, setiap penjuru. So first kita masukkan dekat yang ni, lubang yang sama kat konektor plastik ni. Lepas tu kita kena dapatkan pin ni dan kita masukkan ke bawah. ok, so dia ada 4 kaki dia. Kita just masukkan je dia punya hook dia ni, clip kat semua kaki. Tadi kemah ni dah siap didirikan. So untuk lebih selamat, lebih secure, saya akan pack part penjuru dekat kaki tent ni lah, kat dia punya pole. So kita just pack je dekat lubang ring yang clip pin tadi tu. So ini kita tarik, kaki dia tegang lah. Tadi saya dah siap pack part penjuru. So dia dah nampak lebih kemas lah, dah lebih kemas, dah lebih kokoh. So first impression, mesti korang akan boleh tahulah bentuk design ni macam kemah apa. So yang tahu tu tahulah. So memang kemah tu memang yang agak famous kat Malaysia ni. Memang ramai orang pakai. Okay, so dia punya dari side sini memang nampak macam lebih kurang. Cuma apa yang saya nampak, kemah ni dia rendah sikit. ok, dia punya pole ni sikit rendah, tapi dia punya tengah dia tu masih lagi tinggi lah. So dia punya center point dia masih lagi tinggi, masih lagi boleh berdiri. ok, dari segi luaran, pasal kemah ni memang cantik. Personally, memang jujur saya cakap memang cantik. Dari segi colour dia, design dia, saya suka dia punya frame. Frame dia tak nampak macam biasa sangat, sebab dia gunakan warna yang kaki ni, warna light coklat ni, cream. Dia nampak macam nampak something lah, nampak lebih mahal. So even kalau korang nak camping, kalau cuaca tak berapa tak hujan ke, korang just nak gunakan inner tent ni pun saya rasa tak ada masalah. Tapi kalau bila dah start hujan, better gunakanlah dia punya outer layer dia. So kalau tengah panas macam ni, cuaca cantik macam ni, just pasang macam ni pun dah cukup, dah cantik lah. Yang ni saya ambil warna army green. So dia ada 2 tone warna lah. 2 tone warna buat nampak dia lebih menarik. So yang bawah ni warna army green. ok, cuma army green dia macam tak berapa hijau sangat. Dia lebih kepada brownish sikit, dia lebih kepada coklat-coklat sikit. Dia kurang sikit hijau dia. So atas dia ni macam warna kaki, light cream macam tu. Combination warna dia pada saya memang sangat cantik lah. So kemah ni dia ada 2 pintu, depan dan belakang. So pintu dia sama lah, tingkap kecil pun sama, depan dengan belakang. So dia sama, dia just ada garis ni. So tu yang nampak dia macam village style, nampak gaya retro. So nama dia, sebab tu nama dia Village M. So ni ciri-ciri ni nampak macam kemah retro lah. Macam sebelum ni saya pernah buat di Ishikawa Mountain Hiker Ishikawa Cabin Tent. So sama juga, dia ada elemen macam ni. So kat sini dia ada 2 tingkap, kiri kanan yang besar. Macam ni saya dah tutup bahagian dalam. Kalau kat sini, ini contoh yang dah dibuka lah. ok, so dari segi ventilation memang bagus. Kiri kanan ada tingkap besar, depan belakang ada 1 pintu dan 1 tingkap. So memang pasal dia punya ventilation memang dah cukup baik. Atas dia tak ada jaring lah, tak ada ruang ventilation kat atas. Pasal kalau nak gunakan sebagai day pack pun boleh kemah ni. Kalau korang tak nak bermalam,
boleh jadikan sebagai shelter jugalah. Pintu dia ni saya agak sedikit rendah, macam saya ketinggian lebih kurang 175 cm. So bila masuk kena menunduk sikit lah, tunduk sikit. So kat tepi ni memang kita cecah kepala lah, tapi kat tengah memang tinggi. So tent ni tinggi dia lebih kurang dalam 180 cm ataupun hampir 190 cm lah kat dalam ni. Dia tak tinggi sangat, tapi masih lagi selesa lah. Masih lagi selesa kalau nak solat ke apa, masih lagi boleh berdiri, tak ada masalah. So dia ada hook untuk gantung lampu, dia ada biasa lah, dia ada poket. Dalam dia ni semua memang ada privacy punya layer, semua tingkap ada. So kalau kita nak ventilation kita boleh buka, kalau kita nak privacy kita boleh tutup. Pintu pun sama, kita boleh tutup. Tingkap sama, yang ni pun sama. Okay, so dia punya netting pun bagus, bukan yang lubang kasarnya. Okay, so dia ada poket lagi satu. Lepas tu satu sini ada satu pintu untuk power cable. So kita, kalau kita nak tarik extension, kita just boleh sini, tak payah ikut dari pintu lah. So kita boleh tutup kalau kita tak nak gunakan. Dia lebar dia sama 270 cm kali 270 cm. So kalau nak tidur, pada saya paling selesa adalah maksimum adalah 4 orang lah. 3 ke 4 orang memang dah selesa. Kalau 5 masih lagi okey, cuma lebih sedikit sempit lah. Kalau anak-anak kecil lagi tak ada masalah. Tapi kalau untuk dewasa, pada saya paling ngam 3 ke 4 orang lah. Tapi kalau korang nak lebih selesa 2 orang memang sangat nice lah. So kita boleh set up kita punya tilam dan juga kita punya living space dekat area sini. Material dia, dia gunakan yang ni adalah polyester 190T PU 2000mm. Okay, 2000mm memang dah cukup ok lah untuk cuaca Malaysia. Dah memadai dengan yang penting cara kita pasang lah. Kita pasang tegang, dia tak ada masalah lah. Okay, so yang ni pun sebenarnya sama material dengan outer layer. Sekejap lagi saya akan tunjukkan. So dia punya ground, dia tak gunakan ground yang material tarpaulin tebal ni. Dia masih lagi polyester, cuma dia lebih tebal sikit. Dan dia punya coating dalam ni pun pasti lebih tebal sikit. Dia kain dia berbeza sikit kualiti dia. Pada saya masih lagi okey. Masih lagi okey. Yang penting korang gunakan ground sheet kat bawah lah sebagai extra protection. So dia punya netting dia gunakan no see mesh, maksudnya kat dalam, walaupun kita dari luar tak berapa jelas nampak kat dalam tu. Okay, tapi kalau korang nak privacy sepenuhnya, korang boleh tutup lah bahagian dalam. So itu je lah. Tapi saya suka lah dia punya warna dia, saya suka. Memang cantik lah dia punya combination dia. Nampak sejuk je mata memandang. Memang nampak sangat blend dengan nature lah dia punya warna dia. Ok, sekarang kita akan pasang dia punya outer layer dia. So tadi kita dah tunjuk dia punya inner tent. Sekarang ni dia punya outer layer untuk lebih protection lah kalau hujan. Ok, kita pasang ni dulu. So outer layer dia pun sama juga warna army green. So kita akan tengok dulu untuk kena pasti mana depan, mana belakang. Ok, so kita just sarungkan je outer layer ni. Nak mudah, dia tak ada indikator tali dia, cuma kena cari dia punya logo lah. Logo dia ni kat depan. Ok, logo payung camp ni kat bahagian depan lah. Kita sarungkan ke belakang. So yang ni kita just masukkan dekat bucu dia ni. Okay, so bila dah letak dia ok lah. Dan kita sangkutkan je. Ok, dia ada hook kat sini dan dia ada getah dia. Kita sangkut dekat ring tadi tu. So kita sangkutkan dekat part-part penjuru. Ok, tadi sudah pasang dia, dah sarung dia punya outer layer. So sekarang kita akan pack beberapa part yang untuk kasih dia punya outer layer dia ni tegang lah. Ok, so saya gunakan just pack yang dia dah bagi tadi. So first kat depannya lah, kat pintu dia ni.
So next kat tepi. So tepi ni pun penting juga sebab dia boleh regangkan antara outer layer dan inner tent. So udara boleh masuk daripada tepi ya. So udara dia boleh masuk pada bawah lah. Di bawah dia naik ke atas. So yang belakang pun sama juga macam depan. Ok, ni pintu depan dia. Dia ada logo lah, logo Payung Camp. Ok, kita buka zip dia. So ni dia ada satu wing. Wing ni kita boleh buka nanti. Ok, so dia macam ni lah. So yang ni depan ni kita boleh buka. Kita boleh letak pole sebagai awning depan. Sini dia ada tingkap, kita boleh buka. So dia ada kiri kanan lah. Sebelah sana pun sama juga. So yang ni sama ada kita boleh tarik dengan tali kat ke bawah. So untuk ventilation dan juga privacy. Dan juga kita boleh gulung pun boleh. Kalau kita nak maksimum dia punya ventilation, pengudaran angin yang baik, kita boleh gulung lah macam ni, ataupun kita boleh ikat dengan tali dan tarik ke bawah lah. Ok, sekarang saya akan pasang dia punya pole kat depan. Pole untuk awning. So gunakan guy rope yang dia dah bagi ni lah. So dia punya panjang saya tak sure, biasanya dalam ni dalam 2 meter lah lebih kurang. Ok, 2 meter. So saya perlukan 2 sebab kita gunakan 2 pole. So yang ni saya just gunakan simple loop je lah sebab kita just nak sangkutkan je pole ni sementara. So kalau kita nak biar dia permanent, boleh ikat terus. Kita boleh ikat terus pada tent. Ok, boleh gunakan loop macam ni je untuk kita nak sangkutkan pada hujung pole tu. Ok, so just masukkan pole ni. Ada lubang. Ok, ada satu hook ni, satu ring ni untuk kita masukkan pole ni. So kemudian kita pack direct lah ke tanah. Untuk yang ni sebenarnya dia ada 2 cara lah. Sama ada kita nak biarkan dia macam ni ataupun sebenarnya kita boleh buka. Kita boleh buka, kita gulung macam ni. So kalau macam ni bagus untuk aliran angin lah. So angin dia boleh lalu. Kalau angin dia pergi tepi, dia just boleh lalu sini dengan mudah lah. Macam ni kalau kita nak privacy, kita boleh tutup macam ni. Lagi satu cara, kalau kita nak lebih shelter, kita boleh tambah lagi satu pole kat sini. So dia ada lagi space kat sini lah. So ada lebih ruang dekat awning ni. Ataupun kita boleh just tarik direct ikat tali, dia direct ke tanah. Ok, so yang side sini saya nak try kita tarik ke bawah lah, ke tanah macam ni. So dia akan jadi macam ni lah. Dia ada satu shade dan juga dia untuk privacy sikit, dan untuk laluan angin pun ok. So macam dah bila saya dah set up, so saya just try beberapa cara lah. Ok, beberapa feature yang ada pada kemah ni. Ni adalah Payung.camp Village Amp. Saya dah siap set up, full set up lah. Saya dah set up, kita just try pasang kemah ni, Village Amp ni. So overall pada saya memang, pada saya personally, sejujurnya cakap kemah ni memang cantik lah. So memang kalau saya tengok memang saya suka. Dari segi warna dia
Dia punya feature yang ada semua dia agak fleksibel. Macam awning ni kita boleh tarik macam ni. Cuma yang belakang dia tak ada wing, dia just pintu sama macam depan. Dia just kita boleh buka macam biasa je. Okay, dia tak ada wing. Okay, ni dia tak ada wing. So kita boleh gulung ataupun kita just tarik ke direct ke tanah lah. Kalau kita ada pole, kita boleh dirikan lagi satu kat belakang. Cuma dia tak ada wing tepi lah. So dia punya tingkap dia memang besar. Okay, tingkap dia memang besar. Okay, so dalam sama besar, tingkat luar dengan tingkat dalam sama besar. So angin boleh masuk maksimum lah. So yang ni kita boleh buka. Kita nak direct ke tanah macam ni pun boleh. Okay, nak zip turun boleh. Kalau kita ada pole pun boleh jugalah kalau nak letak pole, kalau nak kasi tinggi. Ataupun korang just gulung je terus ikat ke atasnya. So dari segi ventilation pasti memang puas hati lah. Dia punya luaran dia pun warna dia sama kat. Dia ada actually dia ada 3 tone. Yang ni dia army green ni. Lepas tu ni dia khaki. Lepas tu yang dia ada trim warna macam putih ataupun light cream lah. Dia lebih cair yang ni. Okay, so dia ada 3 tone warna lah. So ni actually dia army green. Ni macam light cream lah. Okay, dan ni warna khaki ataupun coklat cair. So army green dia tu lah, dia kurang sikit hijau dia. Tapi pada saya masih lagi cantik lah, masih lagi ok. Dia punya material yang ni dia polyester 190T 2000mm dan cuma dia tak ada silver coating. Dia tak ada silver coating ataupun black coating untuk reduce heat. Cuma dari segi ventilation dia pada saya tu lebih penting lah berbanding coating. Sebab dalam ni sebenarnya kita boleh buka banyak tingkap pintu kat dalam untuk maksimum dia punya aliran udara yang lebih baik. Tadi kita dah tengok luaran dia, luaran kemah Village M dah siap setup. So sekarang kita akan tengok sikit lah kat dalam macam mana bila kita dah siap pasang outer layer dia. So bila kita buka tingkap dua-dua, luar dan dalam, angin dia masih lagi boleh masuk dengan dalam lah. Cuma macam ni kita just boleh control tingkap yang dalam lah. Kita boleh tutup dia punya privacy. So kat luar, kalau musim hujan kita boleh turunkan ataupun kita tarik direct ke bawah lah, ke tanah, kita pack. So pintu dia sama macam ni. So ni saya just pintu belakang, saya just buka dan gulungkan terus ke atas. Okay, so ni tingkap tepi, tingkap kecil kita boleh buka maksimum. Yang ni pun sama. Okay, so macam ni memang maximize lah. Kita boleh buka semua tingkap. So boleh kata 360 lah dia punya ventilation dia. Semua memang tingkap dia memang besar. Dan pada saya memang tak ada masalah dari segi ventilation. Cuma atas dia tak ada apa-apa, tak ada apa-apa ni lah, jaring kat atas. Ini untuk gantung, kita boleh gantung kipas. So yes, pasal yang ni bagus. Kita boleh masukkan kabel kita punya kabel kipas, okay, sampai bawah. Kalau kita nak letak power bank ke apa, so kita tak adalah dia punya kabel dia terjulur apa tergantung. So dalam dia pada saya memang cozy lah. Memang rasa sangat selesa dengan warna dia. Memang sangat, rasa sangat tenang lah. Tadi kita dah set up, full set up lah. Kita dah pasang semua. Cuma kita tak test lagi. So nanti saya akan buat video, satu lagi video macam biasa. Nanti saya akan camping, saya akan test guna kemah ni. So lepas tu saya akan bagi feedback lah macam mana dari segi pengalaman korang camping dengan kemah ni. So macam biasalah video ni saya just nak try pasang. Kita nak tengok feature-feature yang ada dan sedikit spek dia. Okay, dari segi pengalaman sebenar nanti korang kena tengok video yang lagi satu. Tadi saya dah buat video cara pasang, sikit review pasal kemah ni. Ini adalah Payung.Camp Village M. Okay, so sekarang saya nak tunjukkan cara macam mana kita nak kemas, kita nak simpan balik kemah ni dalam beg. Okay, jom. So first macam biasa kita kena tutup semua tingkap-tingkap pintu dia dulu. Kita tutup
semualah pintu-pintu tingkap-tingkap yang ada, kita zipkan dia. So yang depan ni pun sama. Kita zipkan dia punya wing dia ni. Ok, tali dia kita boleh buka. Cabut pole dia. Ok, kemudian kita cabut semua pole yang ada. Ok, kemudian kita cabut dia punya penyangkut ni. Kita buka dia punya outer layer. So sekarang outer tadi kita dah cabut. Sekarang kita nak turunkan dia punya inner tent. Ok, inner tent saya prefer yang dalam ni. Kita buka dia punya dalam dia supaya angin dia boleh keluar lah. So kita just biarkan netting sahaja. So first kita cabut dia punya hook ni semua. Ok, kemudian kita cabut dia punya pin. Kita cabut pole dia, pole kaki dia dulu. Ok, so next kita cabut dia punya pole fiber yang bahagian atas ni. Kita cabut dia punya clip. Ikatan ni kita buka. Ok, pole ni kita lipat. So saya rasa kemah ni nak simpan dia pun agak mudah jugalah. Dia tak banyak sangat step. Ok, so dah settle lah. Kita just nak tinggal lipat je. Ok, so sekarang kita lipat. Kita lipat dua dulu. So macam biasalah, lipatan ni kita kena anggarkan dia lebih kurang sama macam bag dia. Ok, seterusnya kita lipat dia punya outer layer. Outer layer ni kita kena samakan dulu. So kita lipat dua. So yang ni kita tarik ke dalam. So next saya akan gulungkan ni. Macam ni pole saya akan letak asing lah. Saya tak akan gulungkan sekali. So kita gulung dan tekan supaya angin dia keluar. So macam ada angin yang terperangkap ni, kita tekan slowly lah. Sebab bahagian atas ni dia tak ada ruangan ventilation, so dia agak susah sikit lah, dia agak sukar sikit. Kalau tent yang dia ada lubang kat atas tu, dia angin dia boleh keluar kat situ. So yang ni memang kita kena tekan perlahan supaya semua angin terkeluar, tak ada lagi angin terperangkap. Barulah gulungan kita akan jadi kemas. Ok, lepas tu kita ikat. Ikat ketat lah supaya dia padat. So, masukkan dalam bag. Ok, kita masukkan dia punya pack, di pole.
punya pack tu, kita boleh zip. ok, siap. So ni packaging dia lah. ok, tu yang tadi saya dah set up zipper review dan saya dah kemas balik, masuk balik dalam bag dia ni. So kalau korang berminat nak dapatkan kemah Payung Camp Village M ni, saya akan letak link dia dekat description. So untuk video tent tour, saya akan share sikit pengalaman camping gunakan kemah ni, apa feel dia. Korang akan kena tengok video lagi satu nantilah. So semoga kita jumpa lagi di video tent review lain yang akan datang. Assalamualaikum.